Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kantra 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Malaysia kutuk keras serangan kejam tentera Israel pada Jumaat di Rafah yang secara terang-terangan menyerang dan mencederakan konvoi bantuan kemanusiaan dan sukarelawan. Ini termasuk petugas bantuan yang mengendalikan bantuan dari Malaysia melalui Ops Ihsan. Wisma Putra tegaskan serangan terhadap pekerja kemanusiaan, sukarelawan dan individu tidak bersenjata yang menjalankan usaha bantuan sama sekali tidak boleh diterima. Ini adalah kali kedua operasi Ops Ihsan terganggu. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat dalam nahas kereta kabel di Antalya, Turki pada Jumaat yang mengakibatkan seorang terkorban, 10 cedera dan lebih 100 orang terperangkap di sepanjang talian kereta kabel itu. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular boleh menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Ankara. Mereka juga boleh menghubungi Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia Istanbul. Produk disangka alas kaki tertera gambar Kaabah yang dirampas Jabatan Agama Islam Negeri Johor di sebuah pasaraya di Batu Pahat Selasa lepas merupakan sejadah mini. Pasaraya berkenaan dan syarikat pembekal produk itu menjelaskan kekeliruan timbul berikutan barangan tersebut dilabel secara tidak tepat sebagai alas pintu. Menurut kenyataan itu, syarikat pembekal itu merupakan perusahaan kecil sederhana 100% milik Bumi Putra dan Islam yang membekalkan pakaian Muslimah patuh syariah serta produk lain termasuk sejadah, permaidani dan tikar. Terdahulu 11 alas kaki tertera imej Kaabah dirampas Jabatan Agama Islam Johor dan pihak polis menerusi serbuan di pasaraya di Batu Pahat Selasa lalu. Esko Johor berkata pengurusan pasaraya itu juga telah dipanggil untuk memberi keterangan. Amaran juga diberikan kepada pihak terlibat supaya tidak menjual sesuatu produk yang menyentuh sensitiviti masyarakat. Tuntutan peruntukan oleh Wakil Rakyat Pembangkang akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Madani 17 April ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia hasil pertemuannya bersama Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen 19 Mac lalu. Pertemuan turut disertai Ketua Whip Pembangkang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Program Rumah Mesra Rakyat RMR 2.0 mampu mempercepat peluang untuk pemohon yang layak memiliki kediaman sendiri dalam tempoh maksimum 3 bulan sahaja. Pengerusi SPNB memaklumkan 3,000 unit rumah disasar siap hingga hujung tahun ini. Pelaksanaan program RMR 2.0 jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan RMR 1.0 yang memerlukan pemohon menunggu giliran selama beberapa tahun. Kementerian Pendidikan memperluas pengambilan calon guru tajaan kementerian itu bagi mengikuti latihan pra-perkhidmatan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. Ia dilaksana bagi ambilan tahun ini. Perluasan meliputi lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM, sijil tinggi Agama Malaysia STAM dan program matrikulasi. Inisiatif itu bagi membuka peluang kepada lebih ramai calon yang berminat menjadi guru untuk memohon kemasukan ke program PISMP. MCMC menyita kad SIM dan telefon bimbit milik pengendali portal berita My News Hub. Pengendali akaun media sosial berkenaan tampil memberi keterangan di Ibu Pejabat MCMC kemarin. Kertas siasatan akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. MCMC memandang serius penularan video berdurasi lebih 1 minit terbabit yang merupakan simulasi pegawai awam bertanyakan mengenai status permohonan kuartus kerajaan. 2 rumah musnah terbakar dalam kejadian di Jerantut dan Temerloh pagi semalam. Kejadian pertama di Kampung Damak, Jerantut pada pukul 6.26 pagi. Insiden kedua berlaku di Kampung Orang Asli Paya Sendayan, Kuala Krau, Temerloh pukul 10.47 pagi. Kedua-dua rumah musnah sepenuhnya namun tidak melibatkan mangsa.
Seorang pelajar perempuan sebuah universiti tempatan maut selepas kereta dinaikinya terbabas dan terbakar di Raub Pahang. Ketua Polis daerah Raub berkata dalam kejadian pukul 12.45 tengah malam itu, terdapat 4 orang menaiki kenderaan tersebut. Kereta dipandu bapa mangsa itu dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas, melanggar pokok dan terbakar. Mangsa Nurul Izzati Yunus, 23 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang ibu dan bayi perempuannya berusia 3 bulan maut dalam kemalangan di Kota Tinggi kemarin. Kemalangan membabitkan kereta dinaiki mangsa dengan sebuah lori itu turut mengakibatkan 3 lagi cedera. 3 yang cedera adalah suaminya dan 2 anak mereka berusia 5 dan 8 tahun yang kini dirawat di Hospital Kota Tinggi. Pemandu lori berusia 34 tahun tidak mengalami kecederaan. Sebanyak 40,845 pelbagai jenis kenderaan diperiksa menerusi Ops Hari Raya Aidilfitri HRA 2024 Negeri Selangor setakat ini hingga 11 April lepas. Daripada jumlah itu, 3,347 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 6,703 saman dikeluarkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Projek Pembangunan Lembah Teknologi Tinggi Automotif AHTV di Tanjung Malim akan memberi impak positif pada harga dan pembangunan hartanah di Batang Padang dan Bidor. Menteri Besar Perak berkata ia dijangka menjana sebanyak 370,000 peluang pekerjaan sepanjang tempoh pembinaannya dan 160,000 lagi apabila beroperasi kelak. Kerajaan negeri menerusi Lembaga Perumahan Hartanah Perak akan menyediakan projek perumahan baharu bagi menampung permintaan tinggi di daerah itu. Operasi pemberihan awan di Sabah akan dilaksana sekiranya kemarau berlanjutan. Ketua Menteri berkata agensi dan jabatan berkaitan akan membuat penilaian mengikut keperluan semasa. Beliau memberi jaminan kerajaan akan berusaha menyelesaikan isu-isu rakyat khususnya berkaitan air. Sebanyak 300 juta ringgit telah diluluskan untuk melaksana beberapa projek bagi melancarkan pengagihan air di Sabah. Pelaksanaannya dijangka selesai tahun ini. Entiti tunggal yang akan mengendali dan mengurus bekalan air di seluruh Sarawak dijadual dapat dilaksanakan penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi mendedahkan perbincangan untuk mewujudkan entiti tersebut kini hampir selesai. Ia melibatkan penggabungan sumber manusia daripada 4 agensi air sedia ada. Gabungan tersebut akan memastikan urus tadbir air berjalan lancar dan sistematik. 90% lokasi di Johor yang mengalami masalah bekalan air sebelum ini telah berjaya dikawal. Esko Johor berkata hanya 10% daripada 147 lokasi sahaja yang masih mengalami masalah bekalan air. Ia melibatkan 300 buah rumah berbanding jangkaan awal iaitu 2,000 rumah. Beberapa kawasan yang kerap mengalami masalah air sebelum ini juga telah diselesaikan. 24 individu ditahan APMM Pulau Pinang atas pelbagai kesalahan bagi tempoh Januari 2024 sehingga kini. Ia termasuk pendatang asing tanpa izin parti, tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan melanggar syarat sah lesen. Kes disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 dan Seksyen 56-1A-A Akta Imigresen 1959-63. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Penguatkuasaan akan mengaktifkan Ops Payung. Ini susulan pembuangan 200 kg sisa sampah secara tidak bertanggungjawab di Segama Waterfront dan Taman Awam Teluk Likas. Menerusi Ops Payung, Undang-Undang Kecil Anti Sampah Sarap 1984 pindaan 2005 akan dikuatkuasakan. Ia membolehkan DBKK mengambil tindakan kompaun serta tindakan mahkamah ke atas kutu sampah. Sebanyak 44 kes melioidosis direkodkan di Sabah hingga Minggu Epidemiologi ME ke-14 tahun ini. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah berkata ia merupakan peningkatan sebanyak 12.8% berbanding 39 kes pada ME sama pada tahun lalu. 6 daerah tertinggi yang melaporkan kes melioidosis ialah Sandakan, Kota Kinabalu, Papar, Penampang, Sipitang dan Keningau.
Kira-kira RM100,000 disalurkan kepada Villa Sentosa iaitu rumah tradisional tumpuan pelancong yang berusia 100 tahun. Ketua Menteri Melaka berkata peruntukan berkenaan bagi memelihara dan memelihara rumah yang terletak di kampung moden itu. Rumah bersejarah berkenaan berjaya menarik lebih 200,000 pelancong luar negara sepanjang dibuka kepada umum. Kebersihan kawasan kampung moden juga akan diberi perhatian bersesuaian statusnya sebagai pusat pelancongan. Malaysia Airlines MAS akan mengubah laluan penerbangan antara Kuala Lumpur dan London untuk mengelak ruang udara Iran berikutan ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah. MAS, Air India, Qantas Australia serta syarikat penerbangan Jerman Lufthansa adalah antara syarikat penerbangan pertama yang mengubah laluan penerbangan buat sementara waktu kerana bimbang Iran akan menyerang Israel. Bagi Air Asia pula, tiada satu pun laluan semasa menggunakan ruang udara Iran. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM mengumumkan peruntukan dana khas berjumlah RM50 juta untuk sahabat usahawan wanita berbangsa India. Ini menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan untuk program tersebut adalah sebanyak RM71.4 juta. Dana baharu itu dijangka akan memberi manfaat kepada 10,200 usahawan India sedia ada dan baharu. Peruntukan dana khas itu dibuka bermula 15 April di 124 cawangan AIM di seluruh negara. Industri semikonduktor Malaysia semakin rancak apabila muncul sebagai kuasa semikonduktor baharu dengan Pulau Pinang menjadi tumpuan global. Forum Ekonomi Dunia WEF memaklumkan Pulau Pinang memiliki pemain-pemain industri utama dari Eropah dan Amerika Syarikat yang menubuhkan anak syarikat atau mengembangkan operasi sedia ada. Pada 2023, Pulau Pinang berjaya merekodkan RM12.8 bilion dalam pelaburan langsung asing. My Digital ID tidak mendedahkan data peribadi secara terbuka dan meluas. Sistem itu juga tidak menyimpan data biometrik seperti cap jari dan pengecaman wajah. Ia hanya memudahkan akses ke perkhidmatan kerajaan dan swasta dalam talian. Pelaksanaan My Digital ID mematuhi piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG dan sistem keselamatan yang termaju. Pendaftarannya akan dibuka kepada orang ramai bulan depan. Jumlah kematian rakyat Palestin meningkat kepada 33,686 orang. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, rejim Zionis telah membunuh 52 orang dan mencederakan 95 yang lain dalam tempoh 24 jam lepas. Jumlah yang cedera juga meningkat kepada 76,309 orang. Hamas tetap dengan pendirian menuntut gencatan senjata secara kekal. Respons terbaru itu disampaikan kepada pengantara Mesir dan Qatar. Mereka juga mahu pengunduran penuh tentera Zionis dari Semenanjung Gaza selain mendesak pelarian dibenarkan pulang ke kediaman asal mereka. Rundingan gencatan senjata bermula pada 7 April di Kahirah, tetapi setakat ini tidak membawa sebarang kejayaan dalam rancangan yang dibentangkan oleh pengantara Amerika, Qatar dan Mesir. Benjamin Netanyahu terus menerima tekanan daripada ahli keluarga tebusan dan masyarakat anti kerajaan selain menuntut penjelasan mengenai nasib tebusan. Rakyat negara haram itu turut mendesak Netanyahu segera berundur. Mereka yang berkumpul di Tel Aviv menyifatkan pemimpin paling keji itu sebagai diktator dan tidak layak menjadi Perdana Menteri. Angka kematian insiden tikaman di sebuah pusat beli belah di Bondi Junction, Sydney meningkat kepada 6 orang termasuk seorang kanak-kanak. Manakala beberapa yang lain cedera termasuk seorang bayi berusia 9 bulan. Mangsa ke-6 adalah ibu kepada kanak-kanak yang masih dirawat di hospital dengan kesan tikaman. Pesuruhjaya Polis New South Wales, Karen Webb berkata, penyerang seorang lelaki berusia 40 tahun ditembak mati di tempat kejadian. Tentera Indonesia nafi melakukan serangan udara di Papua hingga membahayakan nyawa seorang juruterbang New Zealand yang diculik. Dakwaan itu dibuat kumpulan yang bertanggungjawab ke atas penculikan tersebut. Tentera Indonesia berkata, kumpulan pemberontak itu melaporkan berita palsu termasuk mendakwa tentera menggugurkan bom di kawasan awam. Juruterbang New Zealand Philip Merton diculik sejak 7 Februari 2023 selepas mendaratkan pesawat di Pergunungan Enduga.
Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razia. Assalamualaikum.